paling besar ujian, paling mewah kehidupannya dalam syurga kelak. Tuan-tuan masuk perumahan orang kaya. Perumahan orang kaya-kaya kan, di semua tempat ada. Dia rumah dia tak sampai, dia bukan sampai 500-600 buah rumah, selalunya 80 buah. Bila kita masuk kawasan-kawasan perumahan ni yang kebanyakannya semua jutawan lah dalam tu. Bila kita masuk, setiap rumah seronok tak tengok. Setiap rumah tu seronok kita tengok. Sebab setiap rumah tu berbeza. Yang ni konsep kayu, yang ni konsep atas batu, bawah kayu, yang ni konsep semua unik. Tengok satu rumah tak banyak. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, begitulah syurga. Setiap rumah dalam syurga itu mewah dan indah. Gaji sama kau ustaz, ni nak keluar dalam syurga ni kan ada tempat membeli belah dan sebagainya. Ada? Boleh tengok tajuk syurga ada dalam YouTube. Saya bukan promote diri saya, tuan-tuan. Tengoklah tajuk ceramah siapa pun tentang syurga. Macam mana kehidupan tuan-tuan perempuan pagi ni, tuan-tuan pegang ni. Rasa lah? Macam tu syurga. Tuan-tuan angkat cawan. Ada air ni. Bismillah. Begitulah akan berlakunya tegukan air di dalam syurga. Ada nafsu kan? Sekarang ada nafsu kan? Dalam syurga masih bernafsu. Maksudnya ustaz, yang nikmat-nikmat syurga ni semua ada dalam nikmat-nikmat dunia ni, semua ada dalam syurga? Ya, semua ada dalam syurga. Semangat tak nak hidup tuan-tuan kalau macam tu? Semangat. Semangat tak nak buat benda baik? Semangat. Semangat tak untuk bersabar bila diuji oleh Allah? Semangat. Baru kita dapat jawapan kenapa orang alim, orang soleh tak kejar dunia ni. Oh, patutlah. Sebab yang kita kejar sekarang ni akan musnah, dan yang mereka kejar itu yang ada dalam syurga. Kenderaan ada tak? Kenderaan. Tuan-tuan dengarlah ceramah tentang syurga. Tuan-tuan akan tengok, tuan-tuan akan tahu bahawa bagaimana kehidupan di syurga tu. Buah-buahan, kenderaan, burung, ikan. Orang yang suka dengan burung, dia tengok, ustaz, burung ada dalam syurga ustaz, burung. Orang yang gila tangkap gambar ni, dia tanya apa? Ustaz, kamera ada dalam syurga, kamera. Dia tanya tak? Dia tanya kamera ada. Kita ada. Ustaz, lagu ada ustaz, lagu. Muzik. Ibn Abbas jawab, umat Nabi Muhammad yang paling alim tentang tafsir Quran namanya Ibn Abbas. Ibn Abbas jawab, dia kata dalam syurga esok, bila kita rehat-rehat di rumah masing-masing apa semua, teringat lagu Cindai ke. Contoh dah dengar lagu tu, lagu takkan dengar sifat apa nama Asmaul Husna kot. Lagu lah, ramai dengar lagu pun teringat lagu. Pokok-pokok yang di depan rumah kita tu, belaga dia bunyi lagu tu. Kita niat baru niat bunyi lagu. Rugi tak pengorbanan hak hidup ni? Tak rugi. Rugi tak nampak cawan di atas meja tak basuh, kita angkat basuh? Tak rugi. Orang yang celak akhirat, dia takkan nampak rugi untuk buat benda-benda baik ni. Jadi celak akhirat tuan-tuan, tak rugi tolong tutup suis lampu dan aircon, tak rugi. Tak rugi bongkok sekejap ambil slipper susun, tak rugi. Celak akhirat, sedar akhirat. Kita jangan cleaner ada nak suruh dia rehat. Itu bahasa orang dunia. Ubah bahasa dan pemikiran tuan-tuan. Jangan rasa rugi buat benda baik sekecil-kecil apa pun. Dia keluar last ustaz. Duk kira macam tu. Sebab sekecil-kecil benda tu diberikan oleh Allah SWT. Kemudian
Syurga yang jumhur ulama ahli sunnah kata 4, Firdaus yang paling tinggi, kemudian Aden disebutkan, kemudian Ma'wa, dan kemudian Na'im. Jadi semua disebut dalam Quran 4. Setiap orang ada istananya masing-masing. Apabila mereka masuk ke dalam istana mereka, kata Nabi, orang yang paling rendah kedudukannya apabila masuk ke dalam istananya di dalam syurga, dia mendapati ada 10,000 khadam untuknya. Orang gaji 10,000. Hadis ni riwayat Imam Tabrani dan rawi-rawi dia thiqah. Orang yang paling rendah darajahnya bila dia masuk ke dalam istananya ada 10,000 orang gaji. Tuan-tuan, kita hari ni kalau ada duit, kita nak ada orang gaji? Nak. Basuh kereta seorang. Basuh kereta je. Dah kereta bukan sebiji. Di dalam syurga takkan kereta sebiji. Sultan Brunei pun 5,000 biji. Sultan Brunei 5,000 biji kereta dia. Bukan kereta kancil. Bukan kereta wira. Kesemuanya kereta mewah. 5,000 biji. Perlu berapa orang khadam untuk panaskan enjin dan basuh kereta dia sebulan sekali? Berapa orang perlu? Sebab tu tuan-tuan jangan kata, Ustaz 10,000 ni nak buat kerja apa? Tuan-tuan jangan fikir jauh, Ustaz 10,000 khadam nak buat kerja apa, Ustaz? Lah kalau kereta dia 5,000, berapa orang perlu? Nampak? Rumahnya besar, tukang masaknya ramai, tukang urutnya bertukar ganti, yang potong kuku seorang khadam. Sini je. Allahu Rabbi. Sampai bila, Ustaz? Selama-lamanya. Allahu Akbar. Dalam syurga ada binatang. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan tengok dalam dunia ni semua ada dalam syurga. Dah selesai. Kadang-kadang kita kata, Ustaz, duduk dalam syurga nanti bola-bola apa semua dengan TV apa semua ni. Kita duduk bayang, duduk dalam syurga semua pakai tudung labuh, semua pakai jubah, pakai serban, pegang tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi tak menarik hidup. Dalam syurga tidak ada lagi yang namanya ibadah. Nampak? Solat dah tak ada, puasa dah tiada, zakat dah tak ada, haji dah tiada. Allahu Akbar. Duduk dalam syurga nanti, apa hak ilmu tuan-tuan ada dalam dunia ni, semua bawa pergi dalam syurga. Hak buat roti canai sampai dalam syurga, dia reti buat roti canai, tapi dia tak buat dah lah. Bidadari banyak, pekerja pun ramai, dia tak tebak lah. Cikgu matematik sampai masuk dalam syurga, dia tahu pai tu apa dia, bukan buah peh. Algebra semua tu sampai dalam syurga dia akan ingat. Maka ceramah hak malam ni hak saya sebut ni sampai dalam syurga, tuan-tuan akan ingat insya-Allah. Mereka tidak tidur di dalam syurga. Tuan-tuan tanya orang sibuk yang kerja banyak, kalau boleh, kalau tak ada tidur, mereka nak habiskan kerja-kerja ni. Maka di dalam syurga Allah membuang tidur. Ahli syurga tidak buang air besar, ahli syurga tidak buang air kecil, dan ahli syurga tidak pun meludah membuang kahaknya. Subhanallah. Tetapi kita kena ingat, dalam syurga semua nikmat ada. Nikmat yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh orang lelaki ialah nikmat bidadari. Semua orang perempuan bidadari. Nabi cerita dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, setiap ahli syurga masuk ke dalam istananya ada 2 bidadari. Yang ni hadis sahih. 2 orang. Kedua-duanya saling berbaik-baik. Sesiapa yang ahli syurga, maka dia akan didoakan oleh bidadarinya. Ni sejak kita hidup ni.
Ya Allah, mudahkanlah urusan suamiku. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk dia beribadah kepadamu. Ini hadis. Dan ketika mana isteri yang jahat di atas muka bumi menyakiti suaminya, mengingkari suaminya, berlawan dengan suaminya, kata Nabi dalam hadis yang sahih, isterinya di dalam istana sana di dalam syurga akan menjerkah isteri di atas dunia itu, wahai wanita, celakalah kamu berbuat kasar dengan suamiku. Tengok tuan, bakal isteri di sana, bakal isteri di sana dah marah dah. Yang diciptakan oleh Allah, wanita-wanita yang tidak ada ibu, yang tidak ada ayah, diciptakan oleh Allah seperti Allah menciptakan Adam alaihi salam. Kita terima umur 4. Tuan-tuan jangan rasa pelik pula, Nabi Adam tak ada mak ayah, maka bidadari kesemuanya tidak ada ibu dan ayah. Mereka manusia seperti kita, 100% manusia seperti kita, senyum seperti kita, berjalan seperti kita. Dan persamaan di antara kita dengan bidadari ialah kedua-duanya, yang suami tadi tampan, yang isteri tadi cantik, mereka hidup selama-lamanya, mereka tidak mengeluarkan peluh pun di dalam syurga. Nabi bercerita bahawasanya orang-orang lelaki bersama berjima dengan isteri-isteri mereka. Kita ingat dalam syurga dia tak ada nikmat tu tak? Bahkan itulah yang nikmat yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, dan Allah sebutkan secara tidak langsung di dalam Al-Quran. Wa hum fi syughulin fakihun. Mereka sibuk di dalam syurga, di dalam istana mereka. Lalu sahabat tanya, apakah yang mereka sibuk itu ya Rasulullah? Ibnu Abbas mentafsirkan ayat itu, mereka sibuk memecahkan keperawanan isteri-isteri mereka. Tuan-tuan, semua nikmat-nikmat dunia Allah sediakan dalam syurga. Untuk Allah bagi tahu kepada kita, tak perlu kalian kejar dunia yang sementara. Berkorbanlah hidup kalian untuk aku akan berikan nikmat selama-lamanya dalam syurga. Apabila kita duduk di depan pintu syurga, Allah tukarkan tubuh badan kita. Tuan-tuan, ni dalam masjid ni, laki dan perempuan, semua ni pinjaman ni, tubuh badan ni pinjaman. Tubuh badan, tangan, kaki, muka, kepala ini semua ni akan ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana? Di depan pintu syurga. Allah akan ubah kita menjadi situ nadhira'an, 60 hasta tinggi. Tuan-tuan, kalau lebar pintu pun lebih kurang 1000 km, lebar pintu syurga. Kalau kita kecil macam mana nak masuk? Bukan macam mana, maksudnya jenuh berjalan, teruk untuk berjalan, jauh dan luas sangat. Maka Allah SWT tinggikan kita. Ini hadis sahih. Setiap ahli syurga ditinggikan oleh Allah menjadi 60 hasta. Lebarnya 7 hasta. Kesemuanya ditukarkan umur mereka menjadi 33 tahun, lelaki dan perempuan. Ini satu riwayat. Seronok nak jadi orang muda, tuan. Semua orang seronok jadi orang muda. Kita hari ni pun seronok. Kalau boleh, kalau kuat seronok main bola. Ada umur 50 lebih main tenis, dia kata kalau 30 lebih seronok. Maka untuk memastikan setiap ahli syurga menggunakan nikmat syurga secara maksimum, Allah memudahkan mereka. Mereka berjimak sepuas-puasnya. Tuan-tuan, perkara jimak ni Nabi cerita, sehingga kan sahabat tanya, ya Rasulullah, mampukah mereka berjimak dengan isteri-isteri bidadari mereka dalam syurga sebanyak itu? Nabi kata ya, kerana setiap orang lelaki diberikan kekuatan 100 orang lelaki. Orang lelaki suka apa, tuan? Mana-mana pun kita pergi, kawan saya ramai yang
AJK masjid, kawan-kawan ustaz, mesti sembang nak minta isteri sign satu lagi borang. Ustaz macam mana pun mesti kalau dah kahwin satu pun duk sembang yang tu juga, nak pasang seorang lagi, duk sembang nak duk cari borang. Sebab tu Allah ciptakan bidadari dalam syurga. Nah, ini nikmat kalian. Berpadalah dengan isteri yang Allah bagi di atas muka bumi, bersyukurlah kerana di atas syurga sana Allah sediakan. Kita pun tanya ustaz, dalam syurga dengan isteri juga kah? Hak isteri dunia kah? Ustaz kata ya. Alah, tak boleh ke orang lain pula ustaz? Apa punya perangai suami? Dia nak orang lain pula. Isteri yang salihah, suami yang saleh akan duduk sekali dalam syurga. Kalau mereka nak. Allah bagi istana masing-masing. Tetapi kalau nak duduk sekali, boleh duduk sekali. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kami nak anak dalam syurga, bolehkah? Nabi kata boleh. Dan anak itu dilahirkan, kemudian dia terus membesar. Kita suka anak semua kecil selama-lamanya, suka anak yang dah besar, dah boleh ni dah. Semua orang akan berehat ketika anak-anak dah membesar dah. Baru boleh berjalan, baru boleh beli peralatan rumah hak mahal-mahal sikit. Dulu waktu anak kecil-kecil sagi pecah yang ni, koyak yang ni, kotor yang ni. Nampak tak? Maka Nabi kata kalian boleh memperolehi anak di dalam syurga. Tuan-tuan, nikmat inilah yang Allah suruh kejar, iaitulah nikmat di dalam syurga yang selama-lamanya. Orang perempuan kata, ustaz, seronoklah depa. Orang perempuan kata, seronoklah orang laki-laki boleh bidadari selama-lamanya muda, selama-lamanya bidadari itu remaja, dan selama-lamanya bidadari itu kekal darahnya. Allah cerita dalam Quran, sifat bidadari itu ialah fihinna qasiratut tarfi. Isteri-isteri kalian di kalangan bidadari, sifat dia yang pertama ialah dia tidak pernah memandang lelaki lain. Tuan-tuan, hari ni perempuan hari ni, isteri-isteri hari ni tengok ada orang lain. Tengok. Segak kalau jadi lelaki aku. Sama orang lelaki. Lalu wanita cantik sikit, yo cantiknya. Kalau hak ni bini aku sedap ni. Ayat tak elok. Allah cerita sifat bidadari syurga, qasiratut tarf, tidak pernah memandang lelaki lain kecuali suaminya sahaja. Allahu Rabbi. Lam yatmithunna insun wala jan. Tidak pernah disentuh oleh lelaki lain. Zaman hari ini bukan tak disentuh lelaki lain, berzina pula dengan lelaki lain. Berapa banyak kes tuan-tuan, berapa banyak kes. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang perempuan kata orang laki-laki dapat bidadari ustaz, hebat, cantik. Sekiranya seorang bidadari ludah ke dalam air lautan dunia, kesemuanya menjadi tawar. Ayat laut jadi tawar, elok. Hadis Sekiranya seorang bidadari, kata Rasulullah, mempamerkan mukanya ke atas bumi ini, nescaya harum semerbaklah muka bumi Allah ini. Seorang tunjuk muka. Macam mana tu ustaz? Macam mana tunggulah syurga? Tuan-tuan, baru cerita bidadari. Sehingga kan isteri Nabi kata, ya Rasulullah, di antara bidadari yang hebat ini, yang mulia ni, buang air besar tidak, berpeluh tidak, buang air kecil tidak, keluarkan kahak tidak, tapi makan dengan kita, minum dengan kita, berjalan dengan kita, sentiasa muda. Lalu isteri Nabi tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di antara bidadari syurga dan wanita dunia yang mukminah, orang perempuan yang beriman masuk syurga, orang perempuan yang salihah yang masuk syurga. Isteri Nabi nama Ummu Habibah.
ataupun Ummu Salamah, saya tak ingat dah, Ummu Habibah ataupun Ummu Salamah, dia tanya, ya Rasulullah, bidadari ataupun wanita mukminah yang lebih mulia? Tuan-tuan, apa jawab Nabi? Subhanallah. Nabi kata, bal nisaun mu'minatun afdal minal hur. Kata Nabi, bahkan wanita-wanita mukminah yang masuk syurga lebih cantik dari bidadari, lebih wangi dari bidadari, lebih mulia dari bidadari, dan lebih jelita daripada bidadari. Barulah kita suami-suami dunia ni kata, kalau macam tu tak apa ustaz, nak duduk sekali ya dalam syurga. Baru tahu bahawasanya isteri kita jauh lebih cantik daripada bidadari ketika mana mereka beriman dan masuk syurga, masuk dalam syurga beserta dengan kita. Akhir sekali tuan-tuan, setelah kita tinggal dalam syurga, ada makan, ada minum, ada bersiar-siar, sama macam kehidupan dunia tuan-tuan. Ada pusat membeli belah, ada pusat membeli belah yang kita akan pergi membeli belah. Di dalam syurga ada jual beli. Cuma bezanya syurga dengan dunia, di syurga semua barang yang kita nak kita dapat. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Allah Ta'ala kata, aku berjanji apa saja yang mereka minta aku akan bagi dalam syurga. Saya turun airport KLIA 2. Turun jumpa satu kedai apa tuan-tuan? Swiss watch. Semua jam tangan daripada Switzerland. Paling murah berapa tuan-tuan? Taklah mahal sangat, 10,000. Tuan-tuan boleh beli tak kita? Dalam syurga ada pasar raya. Hadis sahih, kalian akan pergi berjual beli, membeli di pasar raya, dan bayaran ketika itu ialah subhanakallahum. Itu harga bayaran dia. Tuan-tuan pergi kedai jam cantik, ada 1000 jenis jam. Setiap orang tak sama, ada yang suka jam jarum, ada yang suka digital, ada yang jam tengkorak, ada yang jam buah-buah sikit, ada jam tak sama, tapi semua mahal. Ketika kita ke pasar raya di dalam syurga, kita boleh ambil mana saja jam yang kita nak, dan bayaran ketika mengambil barang itu ialah subhanakallahum, maha suci engkau ya Allah. Lalu kita pun ambil. Kita pergi beli lauk, kita pergi beli sayur, kita pergi beli barang, semua kita dapat. Subhanallah. Satu hari malaikat buat jemputan, iaitu Allah undang ke suatu tempat. Tuan-tuan, satu hari Allah undang semua ahli syurga, daripada syurga yang paling bawah sampailah syurga yang paling atas, untuk pergi ke suatu tempat yang ahli syurga kesemuanya tidak pernah sampai. Lalu kesemua ahli syurga pergi dengan kenderaan kita. Jauh kita pergi, sampailah di suatu tempat, kita pun diberikan makan, kita diberikan minum. Kita nampak Nabi itu, kita nampak Rasul ini, kita nampak itu dan ini. Bila berada di satu tempat, lalu Allah SWT pun berkata-kata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, adakah kalian telah redha denganku? Allah tanya, wahai hamba-hambaku, apakah kalian telah redha denganku? Kita jawab, wa ma lana la narda ya Allah. Mana mungkin kami tak redha sedangkan kamu telah memasukkan kami dalam syurga. Mana mungkin kami tidak redha sekarang ini kami sihat selama-lamanya, kami kaya selama-lamanya, kami gembira selama-lamanya, kami mulia selama-lamanya, maka kami redha ya Allah. Allah Ta'ala kata, aku nak berikan sesuatu yang lebih daripada itu. Lalu penduduk syurga tidak tahu apakah yang akan dikurniakan oleh Allah. Dalam keadaan penduduk syurga tak tahu apa yang nak dikurniakan oleh Allah, Allah Ta'ala pun berfirman kepada seluruh penduduk syurga, ya ibadi, aku telah redha kepada kalian, dan bermula dari saat ini
Aku tidak lagi akan murka kepada kalian. Dan ketika itulah Allah mempamerkan wajahnya. Kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni adalah kemuncak satu orang berada di dalam syurga, ialah ru'yatullah, melihat Allah. Apabila Allah mempamerkan zatnya, kita tak tahu kan, dengan mata kah, dengan hati kah, wallahu alam. Hanya bakal penduduk syurga yang akan melihat zat Allah. Ketika mereka melihat zat Allah, mereka pun tertunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tanggunglah nikmat melihat zat Allah. Tuhan yang selama ni kita sembah, tuan-tuan, kita sembah, kita tak nampak apa. 40 tahun kita semayang, kita tak nampak apa. Satu hari kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah kemuncak nikmat yang akan diperlihatkan oleh Allah kepada penduduk syurga. Seperti mana orang-orang beriman berkumpul di dunia pada hari Jumaat, dalam syurga juga ada waktu yang kita akan saling berkumpul dan berjumpa di antara satu sama lain. Moga-moga kita dikurniakan oleh Allah dengan nikmat berada selama-lamanya di dalam syurga.